Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, ini adalah merupakan sesi tanya jawab pada pagi Sabtu 13 November 2021. Ini adalah merupakan CD yang ke-47, tanya jawab yang sudah 47 kita, alhamdulillah. Soalan yang pertama, soalan yang pertama, jika seorang mahu pergi umrah, tapi hutang yang dipinjam dengan kawan belum selesai, adakah perlu dia selesai hutang dengan kawan dulu sebelum menunaikan ibadat umrah? Jawabnya, di sini secara kalau kita tanya jawapan mudahnya, saya jawab iya. Itu yang paling mudah sekali jawapan. Selesaikan hutang dulu, barulah pergi umrah. Sebab bayar hutang itu wajib. Kalau pergi umrah kali yang kedua, yang ke-10, maka itu sudah menjadi umrah yang sunat. Tapi jawapan yang adil, kita ni tak mahu jawapan yang orang panggil jawapan yang gopoh-gapah, jawapan yang tidak baik. Maka jawapan dianya, kita kena tengok kategori hutang. Hutang yang sudah matang, cukup tempoh. Contohnya dia berhutang, waktu bayar hutang bila? Hari ni. Inilah sebelum hujung tahun ni kita kena bayar hutang. Kan? Kita kena bayar hutang bila? Hujung tahun ni. Dia kata hutang yang sudah cukup tempoh, maka dia tak boleh pergi. Falaisa lakal khuruj bighairi izni. Mu tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi haji, tak boleh pergi travel sana sini kecuali dengan izin tuan hutang. Syekh, aku nak pergi sana umrah, boleh tak? Tapi hutangmu sampai masa dah ni. Jadi tuan hutang tu tengok. Dia tengok kawan dia ni orang baik. Cuma dia nak pergi umrah. Kita kata pergi lah, nanti balik umrah bayar. Boleh. Kena minta izin. Wa in kana ad-dain muajjalan. Kalaulah hutang itu hutang bertangguh. Hutang itu hutang bertangguh. Bagaimana? Bila tarikh? Bayar tahun depan. Dan dia dijangka memang ada duit pun tahun depan tu, insya-Allah. Maka tidak jadi masalah untuk dia pergi. Macam majoriti kita sekarang ni lah. Majoriti kita sekarang, kebanyakan kita ni orang hutang belaka ni. Dalam bahasa Kelantan kata, kebanyakan kita ni orang hutang. Kereta berhutang, rumah berhutang, mah kahwin dulu bayar ke tak tahu lagi. Cek dulu tengok. Tapi hutang kereta kita yang kita tertangguh tu kena bayar bulan ni je. Kalau kita nak pergi umrah bulan ni, bayar bulan ni, tak ada lah masalah. Untuk bulan depan nanti kita balik bayarlah. Maka itu tidak menjadi masalah. Maknanya kita kata Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu', man alaihi dainun hal wa huwa musirun. Siapa dia ada hutang yang sudah cukup tempoh, dan dia boleh bayar, maka tuan hutang tu boleh sekat dia daripada keluar daripada kawasan. Tapi kalau hutang bertangguh, kita kata pergi, tak ada masalah. Dan tak ada hak untuk tuan hutang. Nanti membalik mu tak ada duit nak bayar hutang aku, kita kata dia tu musir. Mana orang ada duit. Cuma tempoh tak ada masalah. Tapi kalaulah dia boleh bayar hutang orang sebelum pergi, itu yang afdal, yang terbaik. Kalau tak nak bayar juga sebab tak hutang bertangguh, kita simpan. Duit itu diwasiatkan kepada orang, ini duit aku ni 30,000 hutang kawan tu, kalau aku mati bayar. Itu yang terbaik lah, selesai daripada tanggungjawab. Soalan yang kedua, sekira untuk jemaah wanita
sekiranya menghadiri kuliah di masjid, ada kuliah masjid dia pergi, ataupun kelas-kelas talaki di masjid ke di dewan yang tak bercampur, laki-laki sebelah, perempuan sebelah, ataupun di dalam masjid di tempat masing-masing, kelas fiqh ke kelas lain-lain, adakah dibolehkan tidak menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi suruh orang perempuan ni duduk di masjid, duduk solat di rumah lebih afdal? Kita kata tak salah. Memang ada hadis mengatakan wanita itu lebih afdal kalau solat di rumah dia. Tapi jangan lupa hadis yang diriwayat oleh Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mu jangan sekat hamba Allah Ta'ala yang perempuan nak pergi masjid, jangan sekat. Jadi sama jugalah kalau dia nak pergi solat di masjid, ada kuliah di masjid, dia nak pergi, tidak jadi halangan, tidaklah menyalahi sunnah. Tapi seeloknya kalau ada majlis ilmu, jangan duduk sekali, asingkan. Jadi wanita sebelah, laki-laki sebelah, ataupun yang terbaik wanita di belakang, laki-laki di hadapan, lagi baik. Ni kalau dalam Zoom ni macam mana dalam grup-grup ni? Itu pun kalau kita boleh asingkan, lagi baik. Tapi kalau tidak boleh asing pun tidak jadi masalah, sebab kita boleh tutup je dia punya kamera. Cuma yang saya tegurnya, yang saya kurang selesa, kalau kita bertalaki Quran one by one. Saya sini, anak murid pula duduk dalam skrin kita tu. Walaupun dia dalam skrin, tapi satu sama seorang tu belajar tu. Kalau beradak depan lagi pula laki-laki wanita duk ngaji Quran, itu pun tidak kurang selesa. Sebab ngaji Quran ni tak kira ngaji Quran ke apa pun. Orang mengaji Quran ni bukan macam belajar biasa. Dia kena syafahi, kena tengok mulut ke mulut pergerakan. Tengok, macam-macam tengok lagi. Jadi kita kata banyak pintu-pintu fitnah tu boleh terbuka. Saya tak kata fitnah saja, boleh terbuka pintu fitnah dengan sebab yang tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada kuliah di masjid, pergilah dengar. Wanita perlu pada ilmu sebagaimana laki-laki perlu pada ilmu. Wanita perlu kepada pahala, pergi masjid sebagaimana laki-laki perlu kepada pahala. Dan perbincangan khilaf tentang boleh tak boleh wanita ziarah kubur. Kita mengatakan wanita juga perlu kepada mengingati mati. Boleh je dia pergi. Cuma tak boleh pergi waktu ke bumi jenazah tu. Jangan pergi rempuh masuk sekali dengan orang laki-laki tu, jangan. Alhamdulillah. Soalan yang ketiga. Apa hukum jika kita tahu perbuatan sihir itu dari ibu mertua? Lepas tu kita tak pergi dari rumah dia, sebab kita tahu dia buat gitu. Soalan ini agak berat. Agak berat. Sebab apa? Macam mana kita tahu dia buat sihir? Ini dia panggil ittiham. Kita buat tuduhan kepada keluarga sendiri. Lebih-lebih lagi mak mertua kita tuduh. Kenapa mak mertua kita nak sihir kita? Waktu kita muda dulu dia minta kita buat menantu dia. Sekarang ni dia sihir kita pula. Kenapa? Jadi bukan mudah. Sebab itu kata di para ulama, kita nak tuduh satu-satu benda perlu pada bayyinah, bukti yang menunjukkan memang orang tu sihir kita. Macam mana awak nak dapat bukti? Tok Bomo cakap, Tok Bomo tu bukan boleh percaya sangat. Tok Bomo tu dia berdasarkan kepada laporan daripada jin, syaitan dia. Syaitan dia tu kata Nabi, yasduqu marratan wa yakdhibu mi'ah. Sekali dia cakap betul, 100 kali dia bohong. Jadi bagi anak cukup tak selesa tuduhan macam ni. Kata di para ulama, kita nak tuduh orang ni ada 2-3. Yang pertama, ada bukti evidence yang menunjukkan dia buat. Yang kedua, dia mengaku dia buat. Jangan sekali-kali pergi rumah arrafin, rumah orang-orang yang tukang tilik, munajjimin ahli nujum, jangan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in. Siapa dia pergi rumah tukang bomoh-bomoh ni, pergi tanya saja,
Allah Ta'ala tidak terima solat dia 40 hari. Sudah. Hadis ni dalam Muslim. Siapa dia pergi tanya dan dia terima, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main tuan-tuan. Buat tuduhan-tuduhan ini cukup berat. Cukup berat. Mertua saya sihir saya. Awak siapa cakap? Mana bukti? Tok Bomo cakap. Itu Tok Bomo ke Tok Gomo tu. Gomo duit orang je. Jangan percaya. Kalau kita tak ada bukti, jangan. Kalau tuan rasa tak selesa nak balik rumah mertua, jangan buat tuduhan apa-apa. Suruh cakap dengan suami, maaf lah bang, saya tak boleh pergi. Suami pun kalau tuduh mak dia macam-macam, marah juga dia. Itu. Jangan mudah buat spekulasi, jangan mudah provokasi, jangan mudah buat tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada keluarga sini. Saya kena sihir saya. Jangan. Benda sihir ni benda tak nampak. Kalau setakat orang tuduh je. Sebab itulah Nabi kita larang pergi jumpa tukang tilik ni. Sebab dia akan bercah belah masyarakat, putus silaturahim, putus keluarga. Sebab tuduhan jahat dia. Sekali dia tuduh, habis. Jahanam kita punya sistem kekeluargaan. Na'udzubillah. Macam-macam tuduhan. Soalan yang keempat. Adakah haram bekerja di pusat insurans konvensional? Saya tak jual produk, tapi saya tukang buat report. Oleh kerana ramai orang kerja di bank konvensional ni, di insurans konvensional ni, saya syorkan saudara yang bertanya, tanya terus soalan ini ke pejabat mufti mana-mana. Tetapi secara umumnya, insurans konvensional telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Malaysia, Majlis Fatwa Antarabangsa, Majlis Fatwa Peringkat Arab mengatakan dia panggil takmin insurans ni haram. Jadi kalau kerja tu haram, kalau buat perbuatan tu haram, kerja dia pun sama jugalah. Tapi untuk tidak menganiakan yang bertanya, tanya pejabat mufti, saya kena letak jawatan, kena resign, kena berhenti kerja sekarang ke macam mana? Itu awak dengan pejabat mufti. Adapun insurans konvensional ini telah diputuskan sebagai suatu insurans yang tidak diharuskan, menyalahi syariat Islam, haram. Sebab itulah saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan berpindahlah kepada takaful. Sistem takaful yang ada panel syariah dia. Lagi warak panel syariah, lagi percaya kita kepada apa? Kepada produk yang ditawarkan itu. Dia panel syariah ni macam-macam. Ada yang mudah-mudah, ada yang agak ketat. Jadi kita kena pilih institusi keuangan yang panel syariah dia ketat. Pelik ustaz. Nabi kan suka pilih yang mudah-mudah. Betul. Tapi kalau ada yang ni kata harus, yang ni kata haram, maka kita ragu. Sebab itulah kita lebih ambil, lebih selamat, lebih warak kita ambil yang ketat dalam masalah itu. Supaya kita tak terjebak dengan kemungkaran yang besar itu. Soalan yang kelima ni ustaz. Sekarang ni masjid dah buka. Kami pergi solat di masjid. Kemudian selepas solat, ada je tazkirah kat depan tu. Sekejap. Tapi kalau nak tunggu habis tazkirah, 20 minit, 15 minit, terlepaslah kita punya tafsir Quran. Boleh tak saya guna earphone, guna wayar telinga dengar dalam masjid? Kita kata insya-Allah boleh. Kita letak wayar telinga senyap-senyap sini. Kita buka handphone kita, ataupun tak payah buka handphone, tak payah nampak apa. Kita buka Quran, kita tengok, insya-Allah dia panggil jamak itu lebih baik. Awak duduk di masjid sambil tunggu duha. Orang tazkirah depan pun dia tak tahu kita dah buat apa. Kita dengar sebelah tafsir, sebelah dengar ayat dia. Kalau boleh dengar dua lah, kalau tak boleh dengar dua, satu je lah. Maka saya kata insya-Allah kita masih lagi boleh campur di antara majlis duduk di masjid dengan dengar ikut tafsir Quran kita pada waktu pagi ni lebih baik. Sebab tu ulama kata perkara yang boleh dijamakkan lebih baik daripada kita ambil satu. Wallahu a'lam. Apakah cara yang betul mengikut ajaran dan amalan sunnah? Sebab ada kawan saya ni
dia kata dia belajar sunnah, kemudian dia tak pergi dah masjid. Tak menghadirkan diri masjid, kerana kebanyakan masjid kita ini tak ikut sunnah. Yang ni kita kena perbetulkan para jemaah sekalian. Kita kena perbetulkan. Setakat mana dia tak ikut sunnah tu? Kena tengok. Sebab itulah ulama bincang dalam bab boleh tak boleh kita ikut imam fasik, imam mubtadi', boleh tak boleh? Jadi ulama kata kalaulah fasik dia tu siapa mereka membawa dosa besar kufur itu tak boleh ikut. Bid'ah dia tu bid'ah yang keluar daripada Ahlus Sunnah seperti Imam Syiah. Jadi tak boleh ikut. Tapi kalau benda khilaf, kenapa tak pergi masjid? Imam baca kunut. Kenapa tak pergi masjid? Imam zikir kuat lepas salat. Kenapa tak pergi masjid? Imam baca bismillah kuat. Itu benda khilaf fiqhi. Tapi kenapa tak pergi masjid? Apa alasan kita nak gugurkan hak tak pergi masjid? Sedangkan dalam sunnah Nabi SAW, bagi orang lelaki solat berjamaah di masjid itu suatu kewajipan. Di mana sunnahnya? Tak setuju dengan imam ni, kita cari imam lain. Banyak lagi kan, surau ada, masjid ada, kita duduk sini. Dia kata lepas solat macam-macam dia punya program. Baik, lepas solat dia punya program, kita tinggalkan. Yang penting kita solat berjamaah dengan kaum muslimin. Selepas solat kita zikir seorang-seorang pun tak apa. Kalau tak mau ikut dia, habis kita zikir, kita pun solat sunat kita, ataupun balik solat sunat di rumah, tidak jadi masalah. Boleh ikut kuliah online kita, ataupun kita duduk menyendiri di mana-mana, kita dengar kuliah, tidak jadi masalah. Tapi tak pergi masjid itu bermasalah. Sebab itulah bagi anak lah, kita jangan terlebih SOP sunnah. Jangan terlebih. Saya jumpa satu kumpulan, ini realiti dalam hidup. Dia ikut kumpulan kita ni pergi Madinah. Puak-puak dia, maghrib dia pergi solat di masjid, jamak. Isya, orang berduyung pergi masjid, duduk buah di lobi hotel. Ya, duduk buah. Kita kata, kenapa tak pergi masjid? Dia kata, kami ikut sunnah. Sunnah apa? Orang musafir kan kena jamak. Kata, alim molek puakmu. Kamu tak ingat ke tidak? Solat di Madinah ini, kita sudah duduk berapa hari di sini? 8 hari duduk di Madinah. Jadi para ulama mengatakan selepas daripada 4 hari tak ada lagi jamak. Dia kata kami selagi tak balik musafir kami saja. Pandangan-pandangan orang sudah tidak diterima. Saya bimbang ini cara kita akan jadi ghurur. Syaitan masuk melalui ghurur bis sunnah. Kita ni ikut sunnah, kita jadi ghurur pula. Ghurur mana terpedaya. Orang lain itu semua sesat. Orang lain itu tak baik belaka, orang lain itu bid'ah, kami ni sunnah. Sunnah apa? Sunnah duk buah di lobi hotel ketika orang duk solat di masjid. Isa okok pula tu sebahagiannya. Kita kata dahsyat. Jadi kena belajar. Satu sunnah dari sudut amalan, pelaksanaan, satu sunnah dari sudut perhubungan di antara kita dengan masyarakat. Satu lagi sunnah, ada benda khilaf. Sebab itulah saya tulis buku, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Tuan-tuan cari buku ni. Rahmat dalam Perbezaan ni penting sangat-sangat kita belajar. Sebab apa? Sebab kita tahu kenapa ulama berbeza pandangan. Kenapa timbulnya mazhab. Ulama bukan suka-suka buat mazhab. Imam Syafi'i tak benar ikut dia. La tuqallidni. Imam Syafi'i, jangan ikut aku, ikut sunnah. Imam Ahmad kata, jangan ikut aku, ikut sunnah. Tapi kita nak direct kepada sunnah, kita tak faham, kita ikut apa yang diistimbatkan oleh para ulama. Maka ini kena fahamlah, kena jelas. Kadang-kadang kita terlebih sangat. Lebih-lebih lagi yang baru belajar ni, dia punya lompat lebih daripada orang lain lagi. Ustaz kita sendiri pun dia kata apa? Ni ustaz ni tak cukup garam sunnah ni. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Kita nak ambil 15 hari ni, tak mau banyak-banyak. Kalau tuan nak 10, kita berhenti 10. Soalan yang ke-7, bagaimanakah cara nak menghilangkan rasa hasad kepada orang lain? Allah. Bila sebut bab ni, kita rasa cemas ya tuan-tuan. Cemas. Hati kita ni bermasalah. Sehingga ulama kata kalau
berbeza di antara sakit hati dengan hati sakit. Tuan-tuan yang cerdik ni cuba jawab soalan saya ni. Apa beza di antara sakit hati dengan hati sakit? Beza. Kata di para pendakwa, hati sakit, senang ya, pergi hospital, ambil ubat. Tapi kalau sakit hati, membawa mati. Ini hasad ni mari daripada mana? Mari daripada sakit hati, dengki kepada orang, bermulalah dia punya episod, mula-mula dengki. Benci. Marah. Bila marah, dia mula. Cari bomoh lah, cari ahli sihir lah, cari tu cari ni sebab nak hilangkan nikmat yang kawan itu ada. Ini bahaya sekali. Habis, apa yang kita boleh buat? Maka saya bagi senarai pendek sebab kita nak jawab soalan bukan ceramah tajuk ni. Yang pertama, kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakal kepada Allah. Ya Allah, Allah matahhir qalbi. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada sifat hasad. Ya Allah, bersihkan jiwa aku daripada dengki dengan orang. Ya Allah, ya Allah, minta Allah Ta'ala hilangkan penyakit ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit, dada kita lapang. Orang yang sakit hati pada orang ni berat. Yang kedua, ar-redha bil qada'i wal qadar. Orang yang dengki dengan orang ni, sebab apa? Sebab dia tak redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah takdirkan dia tu kaya. Allah takdir dia ni sihat. Allah takdir dia anak ramai. Allah takdir bini dia comel. Allah Ta'ala takdir dia dapat pangkat. Tapi kita yang tak boleh terima takdir ini, mula sakit hati. Sebab itulah orang yang mantap belajar qada dengan qadar Allah, kita akan tenang. Kullu syai'in biqada'in wa qadar. Kullu syai'in biqada'in wa qadar. Semua benda tu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi barulah kita rasa kata di para ulama salaf. Dengar tuan-tuan, kata-kata motivasi ni cukup besar. Kenapa aku nak dengki dengan dia? Kenapa aku nak dengki dengan orang tu? Orang kaya tu. Kenapa? Leh nahsuduhu. Kenapa aku nak dengki? Kalaulah harta yang dia cari tu haram, dia menikmati atas dunia sekejap, bala besar di akhirat esok. Kalaulah harta yang dia bawa tu halal, kenapa aku nak dengki dengan orang cari harta yang halal dan dia infak fisabilillah, dia bayar zakat, dia bantu orang miskin? Barulah hati kita rasa, maknanya kalau dia orang baik, harta yang dia miliki, dia telah memanfaatkan, nafkahkan fisabilillah. Kalau dia tak baik, dia seronok atas dunia kejap, nanti dia neraka jahannam menunggu dia depan. Kenapa kita nak susah hati? Serahkan pada malaikat. Yang ketiga, sempat kau tulis tu. Al-iman bi annal imsak anis syarri sadaqah. Kita beriman bahawa kita menahan diri daripada buat tak baik kepada benda yang tak baik itu sedekah. Maka kita kena ingat dah. Aku ni sakit hati kepada orang, kita hapuskan, ini satu sedekah dalam jiwa kita ni. Sedekah pada jiwa kita. Yang keempat, kita kena yakin bahawa kalau kita hasad pun tak ada kesan apa kepada orang tu. Kalau kita buat baik pun tak ada kesan apa kepada orang tu. Semua yang berlaku itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, kita tengok kepada hakikat dunia. Tadilah hakikat dunia ni. Dunia ni kecil Dunia ni kecil. Kalau dia dapat dunia sekejap dia tinggal. Yang terakhir tuan-tuan, kita kena cubalah. Kalaulah kita usaha-usaha tak dengar juga, kita cuba cari. Nak pergi jumpa ustaz kan pecah rahsia. Tuan-tuan tengok dalam kuliah saya, tajuk dia penawar bagi hati. Dengan sentiasa, mudah-mudahan kita hilangkan penyakit ini. Ada satu kuliah baru yang sedang admin kita sedang siar sekarang ni, di bawah tajuk Afatun 'ala tariq, wabak sepanjang jalan. Dalam tu ada juga bab hasad, bab riya, bab takabur. Tuan-tuan boleh dengar kuliah-kuliah ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hilangkan penyakit. Baik, soalan yang ke-8 ada kaitan dengan ni. Bagaimanakah cara
kita nak menyelamatkan diri kita dan nak merawat diri daripada penyakit ain. Penyakit ain. Dan sebab-sebab kenapa penyakit ain. Contohnya, orang ni suka post dia punya gambar di Facebook. Bila dapat gembira hari anniversary lah, hari jadilah hari tu hari ni. Kegilaan kita menayang semua di Facebook ni semua satu kegilaan juga. Termasuk dalam al-jununu funun. Kata orang Arab, gila tu banyak macam. Termasuk gila menayang. Gila juga. Tayang bini dia, tayang anak dia. Anak boleh keputusan periksa. Semua. Tayang dekat Facebook. Tengok anak saya, oi. Abah dia siapa, mak dia siapa. Oi, abah dia dulu best student. Kahwin dengan mak juga best student. Anak dia juga best student. Oh, ingat yang baik. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi mengatakan, innal aina haqqun. Penyakit ain itu benar. Penyakit panahan mata yang tengok tu benar. Jangan main-main, jangan mudah-mudah. Jangan duk mudah, tak ada masalah apa-apa, aku duk tayang hari-hari gambar anak aku okey je. Jangan. Nabi kata, fa'innal aina haqqun. Penyakit ain tu benar. Penyakit ain ni kalau kena kepada unta masuk kudur, masuk dalam periuk, kalau kena kepada orang masuk kubur. Budak ni kadang-kadang cerdik. Kita pun dok tayang. Setiap kali dia boleh anugerah tayang. Masuk tahun 2, tahun 3 universiti, tiba-tiba jadi kemurungan. Sakit apa? Atau tahulah, habis hospital, habis pakar, habis tu, habis ni. Tak ada penyakit apa? Penyakit ain. Kuat sangat menayang, akhir sekali melayang. Na'udzubillah. Jangan gila sangat menayang benda-benda ni. Berpada-padalah. Tayang untuk keluarga kita boleh lah. Nak tayang kat Facebook, tulis tu. Untuk anak-beranak je tengok. Kan dia ada ke special apa dia punya istilah tu. Kita tak ini boleh tengok, orang ni je tidak. Mak ayah kita, adik-beradik kita, anak-anak boleh tengok. Tapi orang untuk public lah. Tuan-tuan ingat baik. Sebab itulah Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hanif, Nabi kata, ala barakta. Bila kita tengok orang dapat nikmat, kita kata, Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiq. Tengok baby coman, kita kata, barakallahu fiq. Berdoakan berkat. Jangan main. Fa'innal aina haqqun. Nabi kata penyakit ain itu betul. Bagaimana kita nak hilang penyakit ain ni? Kata Imam Nawawi, yustahabbu lil ain. Elok bagi orang tengok orang dapat benda baik, kita doakan keberkatan. Dia kata Allahumma barik. Allahumma barik wala tadurhu. Ya Allah, berkatilah nikmat yang dia dapat, jangan bagi mudarat kepada dia. Boleh juga kita kata Masya Allah la quwata illa billah. Boleh. Masya Allah, tabarakallah, la haula la quwata illa billah. Cantik. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah contohnya, tengok dia punya di rumah orang Arab, banglo dia tulis Masya Allah, tabarakallah, dia tulis. Kita rumah kita kau duk tayang gambar macam-macam tengkorok lah apa benda, jangan main. Jadi di antara ilajul ain ni, kita kena cari orang yang tapi nak cari siapa dalam Facebook? Juta beribu orang tengok. Awak cari pasal. Tapi kalau ada spesifik, boleh. Contohnya orang ni mari rumah kita, tengok baby, duk puji. Comelnya, Malam nanti budak tak boleh tidur, pergi cari makcik tu. Makcik, mari sini. Ambil wudu, ambil air tu, siram di atas budak tu. Dia hilang balik, insya-Allah. Panjanglah kalau kita nak belajar tentang ilajul ain ni. Saya pun jadi bomo pula kat sini pula, panjang. Yang penting saya nasihat saya secara umum, boleh je berlaku penyakit ain kepada orang-orang yang cari pasal. Apa dia cari pasal? Duk tayang segala benda, jadi boleh faedah lah dia. Jadi kita kena, yang pertama sekali, saya bagilah secara mudah-mudah. Yang pertama sekali, ilaj min hadhil umur, kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa kepada Allah, baca surah-surah tertentu, baca Fatihah, ayat kursi, akhir surah Baqarah, surah Ikhlas, 3 kul baca, kita tiup pada budak ni boleh. Kita baca kepada air, kita tiup. Tapi yang terbaiknya kalau kita tahu al-ain, mata khianat tu, panggil dia mari, suruh dia ambil wudu, kemudian air tu disiram ke atas budak tu. Itu lebih cepat. Sebab berlaku dia ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi suruh panggil orang
yang tengok orang tadi sampai rebah, ambil, baiklah. Jadi sebab itulah kata ulama ni dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata annal a'in qad yanzuru ila surati syakhsin. Ni dalam kitab, maknanya dia kata nafsul a'in la yatawaqqaf. Orang yang boleh, mata yang jahat ni bukan sakat tengok tuan je, tengok benda pun boleh, dengan suara pun boleh. Jadi kalau kita kata tengok, maka di sini kata Syekh yang jawab soalan ni, kalau kita tengok orang dalam, tengok gambar, tengok dalam TV dia keluar contohnya, ataupun kita dengar sifat-sifat dia, tengok di Facebook dia, itu semuanya boleh jadi sebab orang tu kena penyakit ain. Wallahu alam. Baik, soalan yang ke-9. Jaminan malaikat ke atas orang yang berselawat. Dia kata, Ustaz, ni sudah ditularkan banyak ni. Dengar cerita jangan tulis. Kononnya Nabi bersabda, malaikat Jibril, Mikail, Israel datang kepadaku. Jibril kata, wahai Muhammad, siapa yang baca selawat ke atasmu tiap hari sebanyak 10 kali, maka saya akan bimbing tangannya, bawa dia melintasi sirat seperti kilat menyambar. Jibril kata. Mikail kata apa pula? Mereka yang selawat atasmu akan beri mereka itu minum dari telagamu. Israfil pula kata. Israel pula kata. Bila siapa kan nama Israel, tuan-tuan kena ingat nama Israel. Bila Israel itu dalam nasyid ada. Dalam tapi tidak ada hadis sahih yang menamakan malakul maut dengan Israel. Dia kata malaikat ni Israel. Maka kerana itulah kata di para ulama hadis, hadisun batilun la aslalahu fi fadli salati ala nabi. Hadis ni hadis batil. Hadis yang palsu, tuan-tuan. Jangan disebar-sebarkan. Siapa dia sebar juga berdosa. Sebab apa? Orang ni telah membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda pelik-pelik macam tu tak payahlah, tak payah. Habis kita nak selawat, banyak kan hadis lain yang suruh selawat. Moga dia cari hadis yang pelik macam ni buat apa? Rajin pula tangan tu duk menyebar-nyebarkan. Allahu akbar. Rajin pula tangan tu duk sebar-sebarkan. Jangan duk sebar benda-benda yang tak betul macam ni. Soalan yang ke-10. Hukum memilih ustaz atau guru untuk belajar. Bolehkah ustaz? Contohnya, ada ustaz ni dalam kuliah dia suka mengeluarkan perkataan kasar, membodohkan orang ke, ataupun banyak benda lara je, huha, ketawa sampai pecah perut kata orang. Ataupun kalau dia ceramah kak, kita bagi dia ceramah tajuk lain, dia cakap 10 minit, lepas tu duk hentam orang, sesak orang tu, sesak orang ni macam mana? Jadi jawab dianya, tuan-tuan kena ingat, kita nak belajar ilmu ni satu benda yang kita kena ingat, dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab dia At-Tamhid, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar Alamun Nubala daripada Imam Malik. Imam Malik kata apa? Inna hadzal ilma din. Ilmu yang kita nak belajar ni, ilmu agama ini, agama. Kita nak belajar kena Allah. Kita nak belajar kena Rasulullah. Kita nak belajar bagaimana solat yang sahih, yang jelak yang daripada Nabi. Kita nak belajar akhlak yang mulia. Kita nak belajar. Maka fanzuru amman ta'khuzunahu. Muambil ilmu itu daripada siapa yang kamu nak belajar. Mana kita dengar ustaz ni kerja dia maki orang. Jangan panggil. Dia kata, ustaz kalau kita tak panggil kosong jadual. Lebih baik kosong jadual daripada duduk dengar orang maki orang atas masjid. Ni ada setengah orang ni kalau dia mari ceramah Allah, tunjuk sana sini, bersesak orang tu, jahat orang ni. Ini ke mimbar kuliah kita nak didik masyarakat ini. Ada setengah tu mengajar kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Tapi mulut laser, mulut kata orang, mulut jahat duduk maki orang, kita kata jangan. Jadi pilih-pilihlah guru. Bagaimana kata di imam-imam salafus salih, al-ilmu ma qala Allah. Kalau guru ni mengajar qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata ulama besar, kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi, kata
ulama-ulama salah, ulama yang pertengah, ulama yang baru kita ambil. Tapi kalau dia yang duk kata, ulama kata orang ni sesat, mana ulama mana kata? Tinggalkan, lebih baik. Sebab apa? Kata Syekh Abdul Qadir Mandiri dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, dia kata bahaya kata-kata meracun yang masuk dalam telinga lebih bahaya daripada racun masuk dalam mulut. Orang keracunan makanan, dia pergi hospital, makan ubat 3 hari masuk air, insya-Allah sembuh. Tapi keracunan pemikiran masuk dalam otak, membawa matilah dia. Dia menyesakkan orang pagi sampai tua. Apa benda? Jadi pilihlah guru-guru yang kita nak belajar. Kita pergi dengar orang ni seminggu. Contohnya kita ada musim PKP ni ada live. Dengar orang ni dulu seminggu. Dengar orang ni pula seminggu. Ataupun rakaman ada, dengar 5 kuliah ya bagi saya. Kita boleh tahu lalu yang mana kita nak pilih. Wallahu alam. Saya bukan cara kita nak kutuk-kutuk orang, tidak. Soalan yang ke-11. Kita semalam kita belajar dalam Riyadhus Salihin bab 128. Apa ni? Yang berapa malam? 128 ya. Kita punya siri kuliah. 128. Ini tuan-tuan kena ingatlah 128 kita punya siri. Cuba tengok. Bab apa ni? Bab bersin. Jadi timbul soalan, kalau orang bersin kita kena jawab. Dia apa kata? Alhamdulillah. Maka menjadi kewajipan kita kata, yarhamukallah. Dia jawab balik kepada kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ni ada dalam kitab ni. Perisai Muslim ada. Tuan-tuan tengok dalam Perisai Muslim, muka surat 182. Muka surat 182. Ataupun yang ada dalam telefon tu, cari doa ketika bersin. Terjawablah soalan kita ni, insya-Allah. Itu bab bersin. Maka timbul lagi soalan, kalau dia bersin banyak kali, lebih pada 3 kali, kita nak jawab apa? Lebih daripada 3 kali, apa benda yang saya nak jawab, Ustaz weh? Sedap juga dia punya soalan kan. Kita nak jawab apa kalau kita jawab kita lebih daripada 3 kali? Nak jawab apa? Tuan-tuan kena ingatlah, jawapan tu kena mantap. Jangan duduk jawab ikut say, kata orang. Jangan jawab ikut say ataupun ikut tak tu kalu. Jadi Riyadhus Salihin CD yang ke-128, bagi jemaah yang ada kitab, bab 142. Bab 142. Ingat dah? Bab 142 dalam apa ni, dalam kitab Riyadhus Salihin. Baik, apa jawapan Ustaz? Ni jawapan saya. Telah terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Malik. Imam Malik dalam kitab dia Muwatta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza atasa fashammithu." Bila orang bersin, dia kata alhamdulillah, kita berkata yarhamukallah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Yang keempat, kalau dia bersin lagi, kita kata fama zada fahuwa mazkum. Dalam riwayat Ibnu Majah kata fama zada, lebih pada 3 kali, maka orang tu apa ni, mazkum, zukam. Apa dia? Sersema. Jadi orang tu sersema. Jadi bila dia sersema, kita tak payah lagi tunggu dia sampai 10 kali dah. Cakap 3 kali je. Alhamdulillah, yarhamukallah. Dia berjawab yahdikumullah. Kali yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, dia bersin lagi, kita pun tukar, kita kata syafakallah. Nabi kata yarhamukallah. Ada dalam riwayat lain, bila orang tu bersin lagi lepas pada 3 kali, Nabi kata yarhamukallah. Ini dalam riwayat Tirmizi, dia kata yarhamukallah, haza rajulun mazkum. Nabi kata dia ni penyakit apa, dia sersema. Itulah kata Nawawi rahimahullah taala, iza takarrara al-utas min insan mutatabi'an. Apabila seorang itu bersin berturut-turut 3 kali, sunnahnya kita jawab sampai 3 kali saja. Jawab sampai 3 kali sahaja. Sesalah masalah.
Ada limit kan, jangan lebih pada itulah. Baik, kalau dia berhenti bukan berturut-turut contohnya. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Duduk 10 minit bersin pula. Kena jawab lagi. Walaupun dalam satu majlis ni sampai 10 kali jawab. Tapi kalau dia berturut-turut, 3 kali. Wallahu alam. Jelas kan? Jelas ni kita. Oh, timbul lagi soalan yang berkaitan. Kalau tengah solat boleh dia jawab bersin? Macam-macam soalan awak ni. Kan? Kata kalau dia contoh orang ni, dia tengah solat. Dia berkata alhamdulillah spontan. Boleh tak jiran sebelah kata yarhamukallah? La. Kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin, walau qala yarhamukallah batal solat dia mengikut pendapat yang masyhur dalam mazhab kita. Li hadis Muawiyah bin Hakam. Hadis Muawiyah tu dia orang bersin, dia pun kata yarhamukallah, maka orang pakat tengok dia. Nabi kita larang. Nabi kata tak boleh kita masuk dalam solat kita ni kata-kata manusia. Tapi kalau dia spontan kata alhamdulillah, itu tidak jadi masalah, sebab alhamdulillah tu masih lagi dalam skop dia muji Allah Taala. Tapi kita nak jawab balik kepada doa dia tak boleh. Kita nak jawab balik tak boleh sesalah kepada kita. Batal kalau orang ni orang tahu. Jangan duduk buatlah kalau benda macam tu. Yang ke-13. Sahih ke hadis? Hadis tular pula dah. Berhi menular dah puak kita ni. Kan? Mula-mula menular, lepas tu jadi mengularkan pula. Soalan yang ke-13. Sahih ke hadis riwayat Yazid Ar-Raqashi yang panjang tentang Jibril datang jumpa Nabi dalam keadaan sedih. Ini yang jadi menarik ni. Bila bawa riwayat Jibril datang jumpa Nabi pada waktu yang tak pernah dia mari. Dengar ni. Penceramah pula. Dia punya gaya bagi. Pengedit TikTok pula masuk dia punya video, masuk dia punya music. Menangis kita dengar. Menangis. Jibril datang pada waktu tak pernah dia mari. Dalam keadaan mutaghayyirul laun, berubah muka dia pucat. Nabi kata, ya Jibril, kenapa ni? Engkau mari pada waktu ni. Jibril bercakap, ya Muhammad, aku mari ni, aku waktu sedang neraka sedang dinyalakan. Dia pun cerita neraka panjang sekali. Kalau tuan-tuan jumpa hadis ni, pangkah lalu, jangan di-share. Ulama hadis kata, hadzal hadis la aslalahu. Hadis ni tidak ada asal dalam kitab hadis. Wala yu'rafu min riwayati ahadin minal ulama. Tak ada dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar. Yang adanya dalam sebuah kitab nama dia Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ni ramai juga ustaz mengajar kitab ni di masjid. Hati-hati para ustaz. Nak mengajar kitab ni boleh. Semak dulu hadis. Beli kitab yang muhaqqaq, yang ditahqiq oleh ulama hadis, dia tulis kat bawah ni, hadis ni la aslalahu, hadis ni hadis palsu, hadis ni hadis sahih. Jadi waktu mengajar sampai hadis sahih kita kata hadis ni sahih. Hadis ni dhaif. Hadis ni palsu. Kalau hadis palsu tak usah bacalah. Tak usah baca. Baca masuk dalam telinga orang dia lekat. Hak palsu tu hak ingatnya, hak sahih tu lupa. Itu bimbangnya. Kan? Hak sahih ingat, lupa, yang palsu pula ingat. Nauzubillah. Jadi ulama kata cerita ni batil. Tanbihul Ghafilin ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi. Hadis ini, kitab dia ni, kata Imam Az-Zahabi, kitab Tanbihul Ghafilin ni banyak hadis-hadis yang maudhu' dalam tu. Banyak hadis maudhu'. Jadi kita tak faham. Kita tak faham nak pilih, tak tahu. Jadi jangan baca daripada awal, lagi senang. Ustaz tu baca, ustaz tu bertanggungjawab. Awak tahu dah kitab Tanbihul Ghafilin banyak hadis palsu, banyak hadis yang la aslalahu. Kitab satu lagi kitab yang banyak sumber hadis palsu juga tu, Durratun Nasihin. Tu jangan baca. Kecuali ustaz, tuan guru nak baca, semak hadis, bagi tahu kepada orang. Kalau baca lepas gitu je, kita juga menyebarkan kepalsuan hadis itu kepada masyarakat dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main tuan-tuan, hati-hati. Soalan yang ke-14. Hukum ulang solat fardu, i'adatus solat, boleh ke? Contohnya, dia mengajar di sekolah.
Jadual pelajar ni habis jam 2, 2:30 baru habis. Baru dia solat zuhur ataupun solat malam. Dia mula lepas maghrib pukul 9, pukul 10 baru habis. Lepas tu baru pelajar solat. Jadi saya solat dulu bersama dengan isteri di rumah. Bila pelajar tamat kelas nanti, dia ni ustaz ni, wadah ni imam. Jadi dia pergi solat di masjid sekali dengan pelajar. Boleh tak boleh? Untuk nak memantau, jawabnya boleh. Dan itulah yang terbaik. Bukan cakap boleh, itu yang terbaik. Ustaz ataupun cikgu, bila masuk waktu, solat dulu dengan keluarga di rumah ni. Kita tunggu pelajar habis kelas nanti, kita pergi masjid kita lah, masjid di dalam sekolah. Kita pun solat berjamaah dengan dia, zuhur ke, isya ke, itu yang terbaik. Alhamdulillah. Ni tak tahannya. Solat. Dia duduk cokoh tangga main handphone. Aku maya dah mungkin naik. Lah. Naik solat bersama dengan jamaah. Sambil kita memantau, kita solat pula dengan jemaah yang banyak. Alhamdulillah. Soalan yang terakhir. Minta Abu Anah bagi cadangan amalan terbaik dilaksanakan di sekolah berasrama sebagai panduan. Bagus ni. Terima kasih kepada cikgu. Sekolah berasrama, kita jadikan asrama tu macam pondok. Apa dia? Setiap kali waktu solat, kita minta pelajar-pelajar kita ni datang ke surau. Kalau masjid lah, surau lah, musalla, biar dia orang tu mari solat berjamaah. Selepas solat, contohnya waktu pagi, kalau hari cuti macam ni, kita baca zikir waktu pagi. Lepas asar kita baca zikir petang. Mula-mula kita ajar lah, nanti dia dah faham, dia dah kenal dah. Dia tahu dah, contohnya zikir waktu pagi ni. Alhamdulillah zikir ni sudah ada dah. Sudah siap cetak, tuan-tuan boleh tempah. Ataupun ambil yang ni. Yang ni boleh PDF ada ni. Dalam buku kita Perisai Muslim. Jadi kita baca. Pagi petang baca. Kemudian ada waktu-waktu lain, hari cuti ke hari apa, kita cuba baca. Ambil kitab-kitab yang kecil, kitab Fardu Ain. Kita baca kepada pelajar-pelajar kita ni. Dan kalau boleh, pelajar-pelajar yang buka kelas Al-Quran, yang nak hafal Quran pun, tak usah hafal semua Quran, kita target beberapa surah pilihan. Surah Al-Mulk contohnya. Surah Al-Kahfi. Baca surah pendek-pendek, nanti dia senang nak jadi imam. Kita kata menarik. Sebab itulah bagi anak, pelajar-pelajar yang duduk di asrama, duduk di hostel ni, dia ada masa banyak. Dia nak main tak boleh, handphone tidak dibenarkan. Jadi di sinilah kita isi mereka dengan program-program yang tetap harian. Solat berjamaah, zikir pagi petang, kelas Al-Quran, hujung minggu kita ada kelas Fardu Ain. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajar kita duduk di situ sampai SPM dia dapat khatam kitab, dia dapat hafal zikir. Allahu Akbar. Besarnya, mulianya jawatan guru apabila mereka dapat apa? Bila mereka dapat mendidik pelajar-pelajar ni. Dia kata, ini pelajar sekolah sains Ustaz. Sekolah sains ke sekolah apa? Kita kena ingat ilmu ni ada dua. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Sekolah sains ke sekolah medik ke sekolah apa ke, itu ilmu fardu kifayah. Bagaimana kalau umat Islam bodoh belaka, tak erti doktor Islam pun tidak ada, ahli saintis Islam pun tidak. Kita dipermainkan oleh orang bukan Islam. Kita jaga kita. Doktor Muslim ramai. Engineer Muslim ada. Apa dia? Account semua ada. Pilot Muslim ada. Waktu perang mereka ni bawa kapal terbang perang, bawa kereta kebal. Ini Masya Allah. Jadi peluang duduk di asrama ni bagi anak satu peluang yang besar untuk mendidik anak-anak kita. Kita jadikan sistem pondok di asrama sekolah biasa. Alhamdulillah. Pengalaman saya duduk di negara Arab Saudi. Arab Saudi ni pelik tuan-tuan. Sekolah dia satu sesi. Pagi sampai zuhur, sampai pukul 2 habis. Kemudian pelajar ni balik, makan. Lepas dia makan, dia rehat. Qailulah kejap. Asar. Semua boleh katakan majoriti pelajar akan pergi ke surau yang berdekatan. Ada kelas mengaji Quran, hafal Quran. Dia habis SPM, dia hafal Quran. Dia masuk ngaji sains ke apa, dia engineer ke, dia pilot, dia hafal Quran. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah. Tamatlah cadangan ringkas saya. Yang panjang-panjang kita kena tulis nanti. InsyaAllah tamatlah 15 soalan. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.